Oke, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Jadi hari ini juga akan terangkan tentang dua subtopik iaitu sektor pengangkutan dan juga 4.6 itu teknologi hijau dan kehidupan. Jadi kita lihat yang pertama. Untuk sektor pengangkutan, objektif pembelajaran dia yang pertama menerangkan 3 isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan. Dan yang kedua, mewajarkan 3 aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengangkutan. Jadi kita lihat isu yang pertama. Oke, jadi yang pertama sekali, asap kendaraan ini, dia mengandungi gas-gas seperti gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Dan kedua-dua gas ini merupakan sejenis gas rumah hijau. Jadi yang ini pelajar sudah pernah belajarkan tentang gas rumah hijau. Jadi gas rumah hijau ini dia menyebabkan kesan rumah hijau, yang mana kesan rumah hijau ini adalah antara penyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Jadi kalau kita lihat raja sebelah sini, ini adalah raja yang menunjukkan kesan rumah hijau. Sebelah kiri ini adalah natural greenhouse effect, yang mana kesan ini berlaku secara semula jadi. Apabila cahaya matahari sampai ke permukaan bumi, dia turut membawa bersama-sama haba. Jadi sebahagian haba itu akan dipantulkan semula ke angkasa lepas. Sebahagian lagi dikekalkan dalam atmosfera. Tujuan dia supaya suhu bumi itu sesuai untuk semua hidupan. Tidak terlalu sejuk atau tidak terlalu panas. Ngam-ngam saja suhu dia. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Kehadiran gas-gas rumah hijau ini dia akan memerangkap haba daripada cahaya matahari itu. Jadi apabila permukaan bumi ini cuba pantulkan haba itu, dia terperangkap. Dia masuk balik di sini. Jadi ini menyebabkan suhu dunia semakin meningkat. Dunia semakin panas, pemanasan global. Nah, isu yang kedua pula, ini contoh pencemaran udara yang paling dahsyat. Yang ini berlaku di bandaraya Los Angeles sekitar Julai 1954. Okey, jadi dalam pencemaran ini, seluruh ruang udara kawasan bandaraya ini dia diliputi oleh asbut fotokimia, yang mana ini terbentuk apabila nitrogen, oksida dan hidrokarbon daripada asap kenderaan bercampur dengan udara dengan sinar ultraungu daripada matahari. Jadi pencemaran ini sangat teruklah. Okey, jadi ini contoh pencemaran yang disebabkan oleh asap kenderaan. Okey, kemudian 95% kenderaan bermotor yang digunakan pada hari ini menggunakan petrol dan juga diesel. Jadi petrol dan diesel ini kita perolehi daripada petroleum. Dan petroleum pula merupakan sejenis sumber tenaga tidak boleh baharu. Maksudnya dia akan habis. Kalau kita guna lama-lama dia akan habis. Okey, jadi seterusnya pula, isu yang seterusnya, gas berbahaya dalam asap kenderaan itu apabila dibebaskan ke persekitaran, dia menyumbang kepada kejadian hujan asid. Dan bahaya hujan asid ini dia boleh merosakkan persekitaran. Contohnya memusnahkan tumbuhan, mengakis binaan seperti konkrit, besi dan juga tayar kenderaan. Jadi sekarang kita lihat aplikasi teknologi hijau untuk mencegah pencemaran udara serta menjamin kelestarian hidup. Okey, jadi langkah yang pertama adalah pengangkutan hijau. Jadi pengangkutan hijau ini dia merujuk kepada sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum
atau tidak membebaskan gas rumah hijau. Seperti contohnya kenderaan yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Jadi yang ini mod pengangkutan hijau. Yang warna merah ini maksudnya pengangkutan yang paling tidak mesra alam. Kenderaan individu. Okay. Yang hijau paling bawah ini mod pengangkutan yang paling mesra alam, berjalan kaki. Okay, so bila kita berjalan kaki, kita tidak membebaskan sebarang gas rumah hijau. Jadi yang ini ya. Kemudian yang kedua itu basikal. Ketiga yang mesra alam pengangkutan awam seperti bas, kereta api. Yang seterusnya kenderaan perkhidmatan diikuti oleh taksi, kenderaan penumpang berkumpulan, dan yang paling banyak, paling tidak mesra alam, paling banyak membebaskan gas rumah hijau adalah kenderaan individu. Jadi yang ini adalah salah satu contoh penggunaan bas. Okay, penggunaan bas elektrik yang telah diaplikasikan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Okay, di mana bas ini digunakan untuk mengangkut penumpang di sekitar bandaraya. Okay, jadi yang seterusnya, penciptaan kenderaan gas asli, natural gas vehicle. Okay, di mana kenderaan ini diubah suai supaya boleh menggunakan sama ada gas asli dalam bentuk cair, liquid, ataupun gas asli mampat, compressed natural gas. Seterusnya penggunaan bahan api bio. Penggunaan bahan api bio, di mana bahan api bio ini dia merupakan sumber alternatif. Sumber alternatif di dalam dia itu mengandungi metil ester asid lemak, yang mana bahan ini dihasilkan daripada minyak sayuran dan juga lemak haiwan. Jadi yang ini sumber alternatif ini merupakan sumber boleh baharu. Okay, kemudian yang seterusnya, teknologi hijau dan kehidupan. Objektif pembelajaran mewajarkan peranan setiap individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, pemanasan global ini dia menyebabkan perubahan iklim mendadak. Jadi ini merupakan satu isu yang semakin hangat diperkatakan di seluruh dunia. Dan kesan yang amat dahsyat daripada pemanasan global ini bakal menanti kita semua seandainya seluruh masyarakat dunia masih belum menyedari kesan kemajuan yang pesat tanpa menghiraukan alam semula jadi di sekeliling kita. Jadi bagaimanakah kita menangani isu supaya kita dapat kurangkan pemanasan global ini? Okay. Dan kita boleh hentikan perubahan iklim yang mendadak. Ini kesan-kesan dia pemanasan global. Jadi kita ada jejak kaki karbon di sini. Okay, di mana jejak kaki karbon dia merujuk kepada jumlah gas rumah hijau. Contohnya karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil. Jadi, untuk mengurangkan jejak kaki karbon ini, kita perlu mengaplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan kita supaya kita boleh mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke persekitaran. Jadi yang ini setiap orang boleh mengurangkan jejak kaki karbon. Ini adalah
usaha bersama-sama. Setiap individu patut mengurangkan jejak kaki karbon. Okay, jadi peranan individu dalam mengurangkan jejak kaki karbon, apa yang kita boleh buat? Ada banyak sebenarnya. Ini antara contoh dia. Pertama sekali, kita boleh mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Paling senang tutup suis apabila kita keluar daripada bilik, ataupun tutup suis peralatan elektrik selepas kita selesai menggunakannya. Kemudian mengamalkan 5R. Masih ingat dalam sektor pengurusan sisa itu mengamalkan 5R, kita ada refuse, reduce, reuse, recycle and rot ataupun repair. Yang ini adalah konsep 5R, iaitu dia menuju kepada konsep zero waste. Kalau boleh kita mau mengamalkan gaya hidup sifar sampah ataupun sifar sisa, ataupun sekurang-kurangnya minimum. Sisa yang kita hasilkan adalah minimum. Kemudian dari segi pemakanan sendiri. Jadi mungkin kita boleh jimat ataupun kita rancang penyediaan makanan di rumah supaya kita boleh mengelakkan pembaziran makanan. Jadi ini pun salah satu peranan kita untuk mengurangkan jejak kaki karbon tadi. Selain daripada itu, dari segi pengangkutan, kita boleh melihat semula mod pengangkutan hijau tadi. Kalau boleh kita gunakan pengangkutan yang mesra alam. Paling senang berjalan kaki, ataupun menggunakan basikal, ataupun menggunakan kereta yang hybrid itu, elektrik. Ataupun kalau guna kereta biasa, sekurang-kurangnya kita berkongsi kenderaan, membuat carpool. Okay, jadi itu saja untuk hari ini pelajar. Habis sudah bab 4. Cikgu harap kamu faham. Ada soalan boleh tanya cikgu dalam grup. Thank you.